Bertemu kembali dalam Buletin Awani Khas di waktu ini untuk kita bawakan kepada anda detik-detik akhir perjalanan terakhir Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud, bekas Ketua Menteri Sarawak selama lebih 30 tahun dan juga bekas Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, yang mana ketika ini jenazah beliau sedang dibawa ke pusara untuk upacara terakhir bagi pengumuman beliau yang disertai oleh pemimpin-pemimpin besar, dan visual menunjukkan bahawa Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping bersama-sama dengan Yang Maha Mulia Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dan juga puteranya Pangeran Muda Abdul Matin bersama-sama di waktu ini. Dan seperti tadi kita dapat saksikan juga Tuan yang di-Pertua Negeri Sarawak Tuan Wan Junaidi juga bersama. Dia ada di sebelah kanan Sultan Brunei ketika ini, dan kita sedang menantikan jenazah itu dibawa ke pusara. Tapi sementara kita menantikan penyempurnaan kemumian ini, kita ingin bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, Pensyarah Kanan Jabatan Sosio Budaya Universiti Malaya. Dan Doktor, saya nak mulakan dengan kenyataan ini bahawa Allahyarham Tun Abdul Taib merupakan seorang pemimpin yang kontroversi, is a controversial figure dalam konteks politik dan juga pentadbiran negara. Pastinya jasanya juga besar, tapi kontroversi itu juga besar. Tapi menariknya, beliau bukanlah tokoh yang memecah belahkan rakyat. Sebaliknya, beliau berjaya menyatukan rakyat khusus dalam konteks Sarawak. Memahami konteks tersebut sebagai seorang pemimpin yang berjasa, tapi dalam masa yang sama sedikit kontroversi. Bagaimana kita, doktor khususnya, ingin mengingati tokoh dan juga sosok seperti Allahyarham Tun Abdul Taib ini, Doktor? Ya, terdapat sisi-sisi yang positif, yang optimis terhadap kepimpinan Tun Taib di Sarawak ketika beliau menjadi Ketua Menteri Sarawak untuk tempoh 33 tahun. Tempoh 33 tahun ini bukan satu tempoh yang pendek. Kalau kira orang itu lahir tahun 81, pada 2014, umur dia 33 tahun. Begitu panjang sekali, dan sepanjang tempoh yang panjang itu sudah pasti untuk memastikan falsafah pembangunan yang dipegangkan beliau itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Sudah pasti terdapat pihak yang kurang kurang berpuas hati ataupun kurang pencerahan mengenai agenda dan falsafah politik pembangunan. Di sini kita lihat pandangan-pandangan lain tentang kepimpinan beliau itu yang menyebabkan beliau menjadi tokoh yang turut melibatkan kontroversi. Yang antara yang terbesar kita dapat lihat membawa kepada peristiwa Minkot, iaitu perpecahan kalangan parti politik dan pimpinan politik ketika itu. Memang ketegasan beliau lah yang membezakan beliau dengan pemimpin-pemimpin lain. Beliau yakin dengan pandangan beliau, beliau berpegang teguh kepada pendirian beliau, dan falsafah politik pembangunan beliau bawa itu diyakini untuk membawa rakyat negeri Sarawak ke arah yang lebih baik. Misalnya penubuhan lembaga pembangunan dan tanah, Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA. Ketika ditubuhkan LCDA itu, tidak ramai yang faham, tak ramai yang mengerti falsafah penubuhan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah. Jadi, idea beliau ialah untuk memastikan pekebun kecil itu mendapat tempat dan kedudukan, diberikan perhatian untuk memajukan kelompok pekebun kecil. Tapi pandangan tersebut pada mulanya kurang difahami. Ini antara contoh bagaimana idea beliau yang mulanya agak aneh, tapi sebenarnya memberikan kesan kepada pembangunan tanah dan pekebun kecil di Sarawak. Sama juga dengan apabila ditubuhkan pembangunan Taman Industri Setingkat dan Samajaya yang membawa tapak kepada Sarawak ke arah industrialisasi. Kalau kita lihat falsafah Samajaya itu bermakna sama-sama berjaya untuk membina Sarawak asas sebagai tapak industri. Begitu juga dengan Samalaju dan di Bintulu yang dimajukan untuk bukan saja memberikan impak yang baik untuk membawa pelaburan asing ataupun FDI ke Sarawak, ke Bintulu, tapi untuk memberikan impak kepada memberikan peluang
pekerjaan kepada penduduk tempatan. Ini idea-idea awal yang dibawa di tapak Industri Sejingkat, Samajaya dan juga SCO. Kalau kita lihat SCO itu, saya lihat ramai juga yang kurang faham tentang konsep koridor tenaga di Peruri Sarawak misalnya, ataupun Sarawak Corridor of Renewable Energy. Jadi satu koridor pembangunan baru di Sarawak yang dibawa oleh idea beliau pada tahun 2008 yang sebenarnya untuk melihat pembangunan wilayah yang diuruskan oleh Rikoda. Nampak kompleks, kemudian dipecah-pecahkan koridor wilayah pembangunan tertentu untuk memastikan setiap bahagian tidak terlepas daripada pembangunan. Kita lihat SCO itu luasnya 70,000 lebih daripada 70,000 kilometer. Dan kita lihat fokus di sekitar Bitulu, Sibu, Serikir dan Kapit. Luasnya difokuskan di kawasan Simulejau, Tanjung Manis dan Mukah. Dan kita tahu kawasan tersebut tidak dibangunkan sebelum ini. Jadi idea pembangunan ini saya kira mulanya orang ramai yang kurang faham, kurang pencerahan. Tetapi inilah asas-asas pelaburan Sarawak yang ada sekarang ini yang dikembangkan oleh pengganti beliau seperti Adnan Satim dan Premier Abang Johari. Kalau kita lihat fokus pembangunan ketika zaman Taib dulu, bagaimana dia merancang pelaburan di segi pembangunan industri petroleum sudah dilakukan pada zamannya, industri aluminium, industri besi, industri berasaskan temaga, kejuruteraan marine, banyak lagi yang banyak memberikan impak ketika itu. Dan apabila asas itu telah dibina, saya kira pengganti beliau lebih mudah untuk meneruskan pembangunan yang lebih moden, yang berdasarkan keperluan zaman pada masa kini. Seperti ekonomi hidrogen, ekonomi hijau dan sebagainya. Jadi yang kontroversi pada awalnya kerana falsafah pembangunan yang dibawa oleh beliau kurang mendapat pemahaman yang khusus oleh pihak-pihak tertentu. Jadi ini antara perkara-perkara yang dibawa oleh Tun Taib apabila beliau menjadi Ketua Menteri Sarawak, membawa idea-idea pembangunan kepada masyarakat dan kadang-kadang kurang difahami dan juga menyebabkan isu perpecahan dalam parti politik. Ketegasan beliau untuk menyatukan pelbagai etnik di Sarawak, membentuk kesepaduan sosial yang ada pada hari ini, bagaimana ia dirintis dalam konteks pembahagian parti-parti politik dalam penyertaan kabinet misalnya yang tidak memikirkan etnik lain. Semua portfolio kabinet itu banyak mewakili lapisan etnik-etnik yang ada di Sarawak. Kategori Orang Ulunya, kategori Bidayuhnya, kategori Ibannya, Bumi Putra Islamnya. Ini menjadi satu contoh yang terbaik yang sekarang ini melihat bagaimana kesepaduan sosial yang diasaskan oleh Tun Taib Mahmud ini menjadi asas kepada perpaduan politik masa kini. Jadi kita lihat Sarawak pada hari ini dilihat kestabilan politiknya paling kuat dan teguh di negara ini, asasnya dibina oleh Tun Taib. Jadi dalam konteks ini kita lihat betapa kestabilan politik yang dibawa beliau tanpa kompromi untuk memastikan perpaduan itu menjadi trust kepada masyarakat itu, inilah yang dibawa hingga menjadi nilai dan budaya dalam konteks masyarakat Sarawak hari ini. Ya, menarik Doktor kerana skor setakat tahun Februari 2003 sudah pun bermula dengan idea Allahyarham Tun, ketika ini sudah pun mendapat sekurang-kurangnya dari sudut nilai pelaburan itu lebih daripada 100 bilion ringgit. Bermula daripada satu idea yang kurang dibincangkan pada tahun 2008 untuk bicara tentang soal tenaga baharu. Ketika ini barulah lancap pembincangan berkenaan dengan tenaga baharu tersebut. Ide itu bertumbuh dengan sangat baik sekali. Dan itu membawa kepada persoalan seterusnya, Doktor. Bagaimana Doktor melihat soal kepimpinan Allahyarham Tun sendiri kerana membawa idea yang baharu di tengah-tengah perkara itu tak pernah dibincangkan pun sebelum ini. Jadi pastinya ada cabaran-cabaran yang harus dilalui. Persoalannya,
bagaimana gaya kepimpinan Allahyarham Tun? Adakah bersifat bulldoze ataupun bersifat musyawarah harus disepakati berjalan bersama, ataupun memang sifat tegas itu ialah jenis pemimpin yang dia tahu apa yang dia buat itu betul, maka everything else is secondary. Buat yang betul, pastikan result itulah result terbaik, Doktor. Kalau kita lihat pada awal ketika Tun Taib terlibat dalam politik, kita lihat bagaimana penyertaan beliau dalam politik tersebut dibantu juga oleh keluarga dia sendiri, uncle beliau sendiri, Tun Rahman. Penyertaan beliau dalam politik pada tahun 22 Julai 1993 memperlihatkan kepimpinan beliau yang sangat terbuka, yang sangat memahami sentimen politik yang pelbagai kaum. Dan apabila beliau menjadi Ketua Menteri Sarawak pada tahun 1991, beliau mendapati bahawa untuk menyatukan politik di Sarawak, untuk menyatukan perpaduan di Sarawak, mahu tak mahu beliau perlu menjadi strongman. Strongman ini bermaksud bahawa beliau perlu ada ketegasan beliau perlu firm dan bold dalam membawa Sarawak yang lebih baik, dalam mendisiplinkan juga parti-parti dalam komponennya dan juga parti beliau sendiri. Itu sebab Tun Taib ketika dia menjadi Ketua Menteri dilihat begitu dominan sekali, begitu kepimpinan yang karismatik, tapi dilihat pemimpin yang keras, tegas dan teguh dengan pendirian beliau. Baik dengan kepimpinan politik di Sarawak maupun kepimpinan politik di Putrajaya ataupun Kuala Lumpur ketika itu. Dan kepimpinan Tun Taib yang sangat tegas tersebut menyebabkan membentuk satu disiplin kalangan pemimpin parti politik. Walaupun ada pihak yang cuba menentang, seperti membawa kepada peristiwa Amin Kot dan beberapa peristiwa-peristiwa kecil, tapi saya kira ketegasan beliau, dominan beliau dalam politik, beliau dihormati pada masa yang sama. Pendirian dan sikap beliau menyebabkan terdapat juga kegurunan terhadap beliau ketika beliau menjadi Ketua Menteri Sarawak. Jadi beliau sangat dominan dalam ketika beliau menjadi Ketua Menteri Sarawak, khususnya 20 tahun kebelakangan. Kita dapat lihat bagaimana beliau mengawal PBB dengan begitu ketat dan juga dihormati oleh komponen parti lain kerana beliau dilihat tegas, berani dan juga mempunyai idea-idea yang suka disanggah oleh pihak-pihak lain. Beliau berpegang kepada fakta-fakta tentang sesuatu peristiwa, sesuatu kenyataan yang menyebabkan sama ada kawan ataupun lawannya akhirnya menghormati pendirian pandangan politik beliau ketika menjadi Ketua Menteri. Sebab itu, dah dapat dikatakan ketika beliau menjadi Ketua Menteri Sarawak, hanya sedikit saja penentangan terhadap beliau dari segi komponen parti dan sebagainya. Akhirnya semuanya akur kepada kepimpinan beliau yang dianggap orang kata nombor satu di Sarawak dan suka diganggu-gugat. Malah kalau kita lihat dari segi peralihan kuasa, apabila beliau memberi laluan kepada Adnan, memberi laluan juga kepada Abang Johari, semua itu dapat disusun, diatur dengan baik, teratur dan sistematik tanpa bantahan oleh pihak-pihak yang lain. Ini menunjukkan betapa beliau dihormati, betapa beliau begitu dominan, betapa beliau dianggap pemimpin yang sukar diganti, pemimpin yang suka ditandingi dari segi kehebatan beliau dalam berpolitik. Bagaimana beliau memastikan di dalam PBB misalnya, cawangan ataupun ranting-ranting tidak ada yang berani menyuarakan kritikan yang terbuka. Ini mengukuhkan kedudukan PBB. Ketika asas yang dibina ini, kalau kita lihat, begitu berkesan sekali.
ketika 2018 kekalahan Barisan Nasional, kita kira PBB tidak ada kesan di segi politik, pengaruh politik luar dan sebagainya. Ini merupakan asas yang dibina oleh Tun Taib sebelum beliau meletak jawatan sebagai Ketua Menteri Sarawak pada tahun 2014 dan menjadi TYT. Ini menunjukkan betapa dominan beliau ketika beliau menjadi Ketua Menteri dan beliau dianggap bapa kepada pemodenan, bapa kepada politik pembangunan, dianggap arkitek moden di segi kepimpinannya untuk mengatur, mengurus, mencaturkan politik dan justru itu beliau dianggap sebagai negarawan yang ulung di negeri Sarawak. Antara manifestasi kepada ketokohan arkitek bangsa itu terletak betul-betul di belakang Dr. Sudah tadi, bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak yang baharu. Dan ketika ini kita dapat saksikan bahawa keranda yang membawa jenazah Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud sudah pun tiba di kawasan pusara untuk dikebumikan dan disaksikan dan dilaksanakan dengan penuh istiadat bersama-sama dengan Angkatan Pertahanan yang menyempurnakan upacara ini. Dan ketika ini proses sedang dilakukan untuk membuka bendera negeri Sarawak Bumi Kenyalang yang menjadi negeri tempat dicurahkan sekadar bakti sebagai pentadbir dan Ketua Menteri Sarawak dan Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak untuk tempoh hampir lebih 40 tahun khidmatnya kepada perkhidmatan awam, dan balutan bendera itu akan dibuka untuk buat kali terakhir sebagai salah satu daripada tanda penghormatan kepada seorang pendiri bangsa di waktu ini dan untuk menyempurnakan upacara pengebumian di waktu ini. Dan kita dapat saksikan juga di kawasan tempat duduk berdekatan dengan pusara bukan sahaja Ketua Premier Sarawak tapi juga Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah dan juga yang di-Pertua Negeri Sarawak bersama-sama dengan isteri kepada Allahyarham Tuan Puan Ragat juga ada di kawasan tersebut. Dan di waktu ini upacara tersebut sedang dilangsungkan untuk pengebumian dan juga perjalanan terakhir Allahyarham Tun Abdul Taib. Dan Doktor menyebut berkenaan dengan Allahyarham Tun sebagai seorang pemimpin yang dominan, yang tegas, yang kuat, sukar dicari ganti dan sukar untuk ditandingi, Doktor. Adakah Doktor melihat bahawa kepimpinan baharu yang meneruskan legasi Allahyarham Tun ketika ini, walaupun tidak sebanding, tapi sekurang-kurangnya adakah mereka pada pandangan Doktor membawa nilai-nilai yang kepimpinan yang sama, kepimpinan yang tegas, kepimpinan yang berpaksikan kepada kepentingan rakyat Sarawak dan juga kepimpinan yang tidak lesu daripada membuat keputusan yang mungkin tidak popular tapi itu yang terbaik untuk negeri Sarawak, Doktor? Saya lihat pengganti Tun Taib agak bertuah, iaitu Perin Adnan Satem dan juga Premier Abang Johari, sebab mereka dapat banyak belajar daripada cara, dasar, strategi, sikap, pendekatan daripada kepimpinan Tun Taib ketika menjadi Ketua Menteri. Walaupun Ketua Menteri ketika Tun Taib menjadi Ketua Menteri dilihat sangat tegas, sangat dominan, kita dapat lihat aspek kedominan itu untuk pengganti beliau, mereka lebih terbuka lagi. Premier Abang Johari dilihat lebih terbuka, sifat dominan beliau tidak terlalu tidak terlalu diselahkan sebab dalam keadaan suasana ekonomi dan politik semasa trend politik nasional itu memperlihatkan aspek keterbukaan dan juga konteks zaman yang telah berubah. Jadi saya kira Premier Abang Johari ini dapat mengambil dasar dan nilai seperti bagaimana untuk menyatuni rakyat dengan lebih baik. Bagaimana keutamaan terhadap projek-projek infrastruktur untuk rakyat perlu diberi perhatian. Bagaimana membangunkan Sarawak dengan dasar ekonomi yang lebih baik. Dasar ekonomi yang lebih sesuai dengan keperluan masa kini. Kita tahu zaman Tun Taib itu ialah zaman politik pembangunan. Sekarang ini lebih kepada zaman politik pasca pembangunan.
yang perlu melihat bukan saja pembangunan yang bersifat top down tapi juga perlu melihat pembangunan yang bersifat bottom up. Dan pada masa sama, dasar-dasar intervention dalam pembangunan itu perlu dilakukan di samping lebih mesra kepada civil society termasuk pihak-pihak NGO dalam ataupun luar negara. Ini suasana politik yang sudah berubah daripada suasana politik lama kepada politik baru, kepada situasi politik yang begitu lebih terbuka pada masa kini, tapi asas-asasnya seperti ketegasan, komited, tekad pembangunan untuk negeri Sarawak itu, asas tersebut, bagaimana nak mentadbir Sarawak lebih baik tersebut, asas itu sudah mula diselahkan dalam konteks Premier Abang Johari. Walaupun saya kira beliau perlu menyesuaikan dengan keperluan politik masa kini, keperluan ekonomi masa kini dan keperluan negara masa kini. Ya. Dan Doktor, mungkin kita nak minta Doktor juga mengulas berkenaan dengan keberkatan tiba Sultan Brunei sendiri, Sultan Hassanal Bolkiah, bersama-sama dalam perjalanan terakhir dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Abdul Taib. Bagaimanakah hubungan di antara dua negeri, Sarawak dan Brunei sebagai sebuah negara yang mana dipimpin oleh Tun Abdul Taib dan juga Sultan Hassanal Bolkiah, kerana Sultan Hassanal Bolkiah naik takhta sekitar 1967 dan beberapa tahun selepas itu Tun Abdul Taib menjadi Ketua Menteri Sarawak. Apakah ada hubungan peribadi yang boleh kita kongsikan di waktu ini, kepimpinan kedua-duanya, mungkin hubungan ekonomi juga di antara negeri dan negara Brunei itu? Kita lihat ketika Tun Taib berada dalam awal pelibatan politik beliau, kita lihat hubungan dengan Brunei sudah terjalin erat pada awalnya secara tidak rasmi dan kemudian menjadi lebih teguh hubungan tersebut apabila sudah dilantik menjadi Ketua Menteri Sarawak pada tahun 1981. Maknanya hubungan tidak rasmi itu yang melatari hubungan itu telah mengukuhkan hubungan di antara Sarawak dan juga Brunei. Bukan saja di segi pelaburan, akan tetapi dari segi hubungan sosial, hubungan di antara dua negara dan hubungan, yang penting hubungan dua keluarga dan hubungan antara negeri Sarawak dan juga negara Brunei. Kita lihat pelaburan Brunei, hubungan dagang Sarawak dengan Brunei dan antara satu sama lain sangat rapat dan teguh. Ditambah lagi dengan ada hubungan rapat itu menjadi hubungan yang agak personal sekali. Sebab itu hubungan yang begitu rapat ini dapat kita lihat apabila dizahirkan ketika ini apabila Tun Taib meninggal dunia, beliau baginda datang ke Kuching untuk berada di sisi pada acara akhir ini. Ini menunjukkan hubungan tersebut bukan saja hubungan rasmi tapi juga hubungan kekeluargaan yang sangat rapat dan memberikan pencerahan bahawa hubungan negeri Sarawak dan juga negara Brunei ini sangat rapat dan ukhuwah ini terbentuk daripada jalinan yang lama, kepercayaan di antara satu sama yang lain dan juga hubungan kekeluargaan yang besar. Keluarga Brunei, keluarga Sarawak itu dianggap saudara serumpun. Ini memberikan mengukuhkan keyakinan bahawa selepas ini juga insya-Allah hubungan baik antara Brunei dengan Sarawak akan semakin teguh dan diperkukuhkan oleh kepimpinan yang ada sekarang iaitu Premier Abang Johari. Ya. Dan Doktor, setakat ini perbincangan kita terarah kepada menyikapi jasa oleh Allahyarham Tun Abdul Taib ini dari sudut konteks kepimpinan dan bagaimana ia beri kesan kepada pemimpin-pemimpin utama di Sarawak dan juga hubungan di antara negeri Sarawak dan juga negara Brunei dan hubungan kekeluargaan yang ada di antara keluarga Sarawak dan juga keluarga khususnya keluarga diraja Brunei. Tapi untuk rakyat kebanyakan dan juga untuk generasi kita, generasi muda yang akan meneruskan kepimpinan negara ini,
apa yang boleh kita pelajari dari konteks nilai-nilai dan juga legasi yang tinggalkan oleh Tun Abdul Taib yang harus terus dikekalkan dan diperhebatkan untuk masa-masa akan datang, Doktor? Kerana soal ketegasan dan memahami konteks ketika ini tidak sepadu dahulu. Kalau dahulu parti menguasai hampir keseluruhan daripada lanskap politik negara. Tapi ketika ini pandangan kita, perbezaan dan persisihan kita itu lebih rencam berbanding dahulu. Pasti sesuatu yang harus kita pelajari daripada legasi Allahyarham Tun Abdul Taib yang dipegang supaya pada masa akan hadapan perpaduan itu masih boleh kita terus kekalkan, kepimpinan yang berkesan itu boleh diteruskan dan juga pembangunan dan juga kejayaan yang dibawa oleh Allahyarham Tun Abdul Taib itu tidak musnah, sebaliknya boleh terus ditingkatkan, Doktor. Okey, yang penting generasi muda perlu melihat bagaimana tekad untuk berubah dan membawa perubahan itu sebagai terpancar daripada kepimpinan Tun Taib sejak daripada zaman mudanya hingga beliau menjadi Ketua Menteri itu sangat penting untuk dijadikan falsafah untuk maju. Bagaimana maju itu memerlukan pendidikan, mendapat pendidikan yang baik, mendapat pendedahan yang baik, pengalaman yang baik dan tekad untuk membangunkan bukan saja diri sendiri tapi membangunkan masyarakat dan negeri. Jadi anak-anak muda kena belajar bagaimana untuk mengubah diri, untuk berhijrah dalam hidup, untuk memastikan mereka membawa pembangunan bukan saja memberikan manfaat kepada diri sendiri, kepuasan sebagai pemimpin tetapi juga memberikan kesejahteraan kepada kehidupan rakyat. Jadi anak muda saya kira perlu melihat nilai-nilai ini yang sangat besar maknanya dan sangat penting untuk dijadikan suri teladan dalam hidup mereka. Kita tahu dari latar belakang Tun Taib ketika kecilnya yang begitu agak humble sekali hingga kepada mampu mengubah, bukan saja mampu mengubah diri, mengubah keluarga, tapi mengubah masyarakatnya, mengubah negeri Sarawaknya hingga beliau dianggap negarawan ulung yang suka dicari ganti oleh rakyat negeri Sarawak. Ya, visual ketika ini menunjukkan proses atau upacara terakhir untuk jenazah Allahyarham Tun Abdul Taib disemadikan di pusara tanah perkuburan keluarga di Demak Jaya, yang mana sebentar tadi sudah pun selesai solat jenazah di Masjid Demak, yang mana itu merupakan beberapa siri solat jenazah yang dilaksanakan seusai sahaja kita mengesahkan pemergian Allahyarham Tun Abdul Taib. Jenazah beliau dibawa ke Masjid Negara dan diberikan penghormatan terakhir oleh pemimpin-pemimpin utama negara, termasuklah Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, bahkan juga bekas Menteri Persekutuan Tan Sri Anwar Musa juga kelihatan di Masjid Negara semalam sebelum jenazah Allahyarham diterbangkan daripada Kuala Lumpur ke Kuching. Dan pada sebelah malam semalam majlis tahlil dilakukan secara tertutup bersama dengan keluarga dan sahabat-handai di kediaman Allahyarham Tun. Dan pada hari ini jenazah Allahyarham Tun yang juga merupakan bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak sebelum ini ditempatkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak antara jam 8 sehingga 11.30 pagi bagi memberi laluan istiadat penghormatan negeri dan dibawa ke Masjid Demak untuk solat jenazah. Dan ketika ini perjalanan terakhir ke pusara di tanah perkuburan keluarga di Demak Jaya. Dan sebentar tadi kita juga dapat saksikan bahawa sebentar untuk seketika waktu kamera tidak dibenarkan untuk mengambil visual jenazah ketika Yang Maha-Mulia Sultan Brunei menghampiri jenazah untuk melihat dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun. Dan ketika ini proses pengebumian sedang berlangsung dengan disaksikan bukan sahaja oleh jemaah dan juga kehadiran yang ramai, tapi juga turut disaksikan oleh Ketua Premier Sarawak Tan Sri Abang Jahidun Openg, yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Wan Junaidi Tuanku Jaafar, juga isteri kepada bekas Ketua Menteri Sarawak Allahyarham Tun Abdul Taib, iaitu Tuan Puan Ragat juga bersama, dan juga dihadiri oleh pemimpin utama Brunei, Yang Maha-Mulia Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah bersama dengan puteranya Pangeran Muda
Abdul Matin. Ketika ini pusara sedang disempurnakan pengebumiannya dan disaksikan oleh orang ramai, dan pastinya legasi yang ditinggalkan oleh pendiri bangsa Sarawak yang memimpin Sarawak untuk satu tempoh yang panjang sebagai Ketua Menteri selama 33 tahun dan sebagai yang di-Pertua Negerinya sekitar 10 tahun, memberikan kesan bukan sahaja kepada rakyat di negeri Sarawak tetapi juga kepada setiap pihak yang terkesan dan menerima manfaat daripada jasa-jasa Allahyarham Tun. Dan Doktor, pastinya di saat akhir ini kita tidak mahu legasi itu terpadam dan terpendam. Sebenarnya kita mahu legasi itu terus hidup. Oleh yang demikian, Doktor, bagaimanakah sewajarnya pemimpin politik khususnya di tengah-tengah ketidakstabilan dan sedikit perselisihan yang tidak pernah kita saksikan dalam konteks politik dalam negeri, dalam negara kita, apa yang sewajarnya pemimpin-pemimpin politik belajar daripada sosok Allahyarham Tun ini supaya ia boleh mengekalkan Malaysia sebagai sebuah negara yang padu, yang membangun secara bersama tanpa mengira soal laut yang memisahkan di antara Semenanjung dan Borneo itu, Doktor? Saya kira politik penyatuan itu, politik sejahtera itu perlu dibentuk, diingati sebagai legasi daripada kepimpinan Tun Taib. Walaupun beliau tegas, beliau dominan, beliau dilihat teguh berpegang kepada pendirian beliau, tapi ia perlu dilihat ia dilakukan untuk memastikan kestabilan politik itu dapat dihasilkan. Dengan adanya kestabilan politik tersebut, maka fokus terhadap pembangunan itu dapat diberikan perhatian. Selagi politik berpecah belah, selagi politik saling bercakaran, ia tidak dapat menyatukan atau membawa kepada keharmonian ekonomi negeri ataupun negara. Jadi apabila Tun Taib dengan tindakan tegas beliau menyatukan, malah kadang-kadang bertindak begitu dilihat begitu keras, ia semata-mata untuk mendisiplinkan ahli partinya, untuk mendisiplinkan parti-parti politik supaya akur kepada objektif dan matlamat politik itu sendiri, matlamat kepastian itu sendiri dan matlamat menjadi kerajaan. Jadi perkara inilah perlu dipelajari oleh pemimpin-pemimpin muda, bahawa disiplin diri, disiplin parti, disiplin kepimpinan parti politik itu perlulah diperteguhkan agar politik Sarawak tidak berpecah seperti di Semenanjung yang agak mendekecitakan, yang agak meresahkan dan agak melahirkan kebimbangan kalangan rakyat sendiri. Jadi asas yang dibina oleh Tun Taib itu wajar menjadi asas nilai untuk memastikan politik yang lebih baik, pembangunan yang lebih munasabah dan juga kejayaan dalam menguruskan ekonomi negeri ataupun negara. Ya. Jadi adakah Doktor bersetuju sekiranya kita nyatakan bahawa walaupun jasad Allahyarham Tun sudah kembali ke bumi, tetapi idea dan aspirasinya terus hidup bersama kita dalam usaha kita bukan sahaja untuk membangunkan Sarawak supaya ia terus unggul, tetapi juga sebagai pengajaran kepada kita di Malaysia khususnya untuk melahirkan generasi pemimpin-pemimpin yang tegas, dominan dan memperjuangkan yang terbaik untuk rakyat, Doktor? Ya, apabila Tun Taib memerintah selama 33 tahun sebagai Ketua Menteri, menjadi Ciwaci Sarawak 10 tahun, maka kita dapat rumuskan sebegini, Taib tak dapat dipisahkan daripada Sarawak. Sarawak tidak dapat dipisahkan daripada legasi Taib. Demikian hubungan Tun Taib kepada Sarawak, Tun Taib kepada politik, Tun Taib kepada sosial ekonomi, Tun Taib kepada aspek kesepaduan sosial dan sebagainya. Maknanya amat mustahil untuk memisahkan ataupun mengeluarkan Tun Taib daripada sejarah politik Sarawak dengan sumbangan yang besar, dengan pelibatan politik yang terlalu panjang, yang saya kira tidak ada Ketua Menteri Sarawak atau Premier yang akan memerintah selama 33 tahun. Sebab itu saya kata Tun Taib dengan Sarawak
berpisah tiada. Selagi pembangunan ada, selagi politik masih berlaku pelbagai wacana, selagi itulah nama Tun Taib dan pembangunan negeri Sarawak tidak dapat dipisahkan. Ya. Dan menarik Doktor kerana kita boleh katakan bahawa pemimpin veteran dalam konteks politik negara kita tidak ramai. Boleh dibilang dengan jari seorang pemimpin yang boleh melahirkan generasi penerus. Tapi dalam konteks Allahyarham Tun Taib jelas bahawa selepas Allahyarham Tun kita tahu siapakah yang akan meneruskan legasinya. Dan selepas daripada barisan kepimpinan sekarang sekalipun, kita boleh nampak selepas ini akan diikuti oleh generasi pemimpin yang berikutnya. Mungkin itu juga satu yang unik di bawah kepimpinan Allahyarham Tun ini, Doktor. Ya, saya kira apapun yang telah berlaku dan sedang berlaku, saya kira biarlah sejarah untuk menilai dan menentukan sejauh mana kedudukan sumbangan Tun Taib dalam politik, baik secara positif atau sebaliknya. Itu merupakan satu bentuk penilaian, tafsiran oleh semua pihak, mempunyai kebebasan untuk mentafsir. Tetapi apapun tafsiran, saya kira sumbangan Taib terhadap Sarawak tetap memberikan sumbangan besar hingga berubah dalam konteks masa kini. Ya, dan di waktu ini kita dapat saksikan hampir sempurna upacara untuk pengebumian dan disemadikan jenazah Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud ketika ini dalam proses untuk memenuhkan pusara itu dengan tanah dan akan menjadi perjalanan terakhir Allahyarham Tun Abdul Taib yang merupakan pemimpin Sarawak yang lama mentadbir dan memimpin negeri Sarawak bukan sahaja sebagai ahli Dewan Undangan negerinya tetapi juga sebagai ketua menteri dan juga yang di-Pertua Negeri Sarawak. Dan dapat saksikan anggota pertahanan yang bersama-sama memberikan penghormatan terakhir ini, bahkan ahli keluarga juga terlibat sama dan berikan penghormatan terakhir dan disaksikan oleh isteri kepada bekas Ketua Menteri Sarawak, Tuan Puan Ragat Kurdi juga bersama di situ. Dan selepas ini pastinya untuk acara akhir, talqin dan doa dengan diharapkan bahawa jasa Allahyarham Tun Abdul Taib yang ditinggalkan untuk negeri Sarawak itu akan terus kekal dan ditempatkan rohnya bersama-sama dengan orang-orang soleh. Dan pastinya ini merupakan suatu proses yang panjang, istiadat pengebumian yang disebut sebagai istiadat penghormatan negeri yang bermula daripada Kuala Lumpur dan diterbangkan ke Kuching dan semalaman berada di Demak Jaya untuk tahlil dan dibawa ke Dewan Undangan Negeri bagi istiadat penghormatan terakhir negeri di bangunan DUN sekitar jam 8 tadi sehingga pukul 11.30 pagi, dan solat jenazah yang juga dihadiri oleh Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah. Kita dapat saksikan ini merupakan titik-titik akhir perjalanan seorang pendiri bangsa yang bersama-sama membangunkan negeri Sarawak daripada kemunduran mengecapi kemajuan. Banyak yang sudah dilaksanakan tapi banyak lagi yang harus dikerjakan. Demikian kita mengharapkan legasi Tun Abdul Taib ini dapat diteruskan oleh pemimpin-pemimpin yang berikutnya. Dan Doktor, mungkin untuk momen-momen akhir ini dari sudut pandangan dan pemerhatian peribadi Doktor, apa yang saya peribadi Doktor ingin rakamkan sebagai penghargaan kepada Tun Abdul Taib? Pastinya sebagai seorang pemerhati sosio budaya, pemimpin ini memberikan kesan yang besar khususnya kepada rakyat. Daripada latar belakangnya yang humble menjadi seorang pemimpin yang besar, pastinya itu juga mesej yang harus diterapkan dalam kalangan generasi-generasi baharu, bahawa jangan hanya kerana kita tinggal di sebuah negeri kecil kita menganggap diri kita kecil. Sebaliknya harus melihat kepada impian yang besar untuk kita mencapai kejayaan lebih besar, Doktor. Ya,
sumbangan Tun Taib ini merentasi bidang sosioekonomis, sosiopolitik dan kepelbagaian etnik yang disatukan oleh beliau di bawah payung negeri Sarawak. Sudah pasti kenangan-kenangan, detik-detik ataupun momen-momen ini saya kira menjadi suatu yang nostalgik bagi warga negeri Sarawak. Memang terdapat pelbagai usaha, kadang tindakan, kadang langkah dan pendirian itu tidak dapat memberikan sokongan oleh semua pihak. Tidak semua bakal bersetuju dengan pandangan beliau. Tapi kena terima hakikat sebagai pemimpin, memang tidak semua akan dapat bersetuju dengan tindakan, langkah ataupun pendirian. Jadi saya kira untuk bergerak ke depan, saya kira kita apa-apa tata kelola, gaya kepimpinan, sikap dan pendirian, falsafah yang dibawa oleh kepimpinan Tun Abdul Taib Mahmud itu kita kena jadikan satu bentuk landasan untuk memahami landscape politik, landscape ekonomi, landscape pembangunan negeri Sarawak. Dan pada masa yang sama, apabila legasi ini berakhir, saya kira ini tidak bermakna namanya hilang daripada ingatan zaman. Sebab Tun Taib adalah putera bangsa terbaik Sarawak yang pernah lahir di Sarawak dan memajukan negeri Sarawak apapun kritikan yang diberikan terhadap beliau. Dan sekali lagi untuk bergerak ke depan, kita jadikan nilai-nilai contoh-contoh yang terbaik itu dapat dijadikan teras nilai untuk dibawa ke depan oleh pengganti beliau masa kini, iaitu oleh Premier Abang Johari. Dan anak muda pula perlu mengingati beliau bagaimana beliau telah berjaya mengurangkan kemiskinan Sarawak daripada 70% kadar peratusan kemiskinan Sarawak hingga menjadi kurang 10%. Jadi ini merupakan satu pencapaian yang sangat besar dalam konteks negeri Sarawak dan beliau perlu diingati sebagai begitu peka dengan aspek keadilan sosial dalam konteks masyarakat Sarawak. Dan sebenarnya perjalanan ini masih panjang lagi untuk memajukan negeri Sarawak. Jadi asas-asas ini perlu dijadikan teras untuk membawa Sarawak menjadi lebih baik pada masa akan datang oleh Premier Abang Johari, Tun Abang Openg. Ya, dan antara juga sumbangan Allahyarham Tun ialah menyatu padukan. Saya ambil quote daripada Datuk Dr. Jeneri ialah menyatu padukan 27 etnik di Sarawak. Itu juga merupakan satu usaha yang luar biasa, soal penyatuan, soal perpaduan. Oleh itu juga antara lesson dan pengajaran yang harus kita hidupkan terus ya Doktor, soal perpaduan di kalangan perpecahan, khusus dalam konteks dunia tanpa sempadan dengan maklumat yang terlalu banyak, dengan banyak misinformation, misrepresentation. Penyatuan kita sebagai rakyat bangsa ini harus terus kukuh ya Doktor. Kita lihat dalam konteks Sarawak ya, dengan adanya kepelbagaian etnik yang ada, ia tidak memecahkan tetapi ia menyatukan dan diraikan. Kita meraikan multicultural. Kita meraikan multicultural dan ia menjadikan asas yang teguh, dijadikan satu asas untuk kesepaduan sosial di Sarawak. Dengan dilihat antara satu etnik yang lain, kita saudara yang serumpun. Kalau di Semenanjung misalnya, walaupun dari segi jumlah etnik yang agak terbatas, tapi ia dilihat agak longgar di segi kesepaduan sosial. Maka itu asas yang dibina oleh Tun Taib, legasi yang ditinggalkan, yang di segi menyatukan etnik di Sarawak dengan kadang-kadang tindakan yang tegas, langkah yang berani dan dominan itu, walaupun ada yang tak berhati, tapi akhirnya dapat dilihat sekarang Sarawak bersatu padu di bawah satu payung yang penuh dengan kepelbagaian etnik, tapi akan tetapi tetap
bersatu padu. Ini antara legasi Tun Taib yang asas itu yang menyebabkan pengganti beliau tidak mengalami masalah untuk menyatukan Sarawak dan untuk memberikan fokus kepada pembangunan yang lebih baik lagi. Ya. Doktor menyebut bahawa antara kejayaan besar Allahyarham Tun ialah menurunkan kadar kemiskinan daripada 70% kepada 10%. Itu perubahan yang sangat besar. Selain daripada itu, apakah ada lagi pencapaian dan juga perubahan besar yang dibawa oleh Allahyarham Tun selain daripada konteks ekonomi, ya Doktor? Mungkin dari sudut pendidikan, dari sudut pembangunan dan juga dari sudut pembangunan budaya itu sendiri supaya ia tidak cair dalam kalangan generasi berikutnya tapi seterusnya boleh terus dihargai sehinggalah hari ini. Asas kepada pendidikan, bagaimana Tun Taib melihat pendidikan merupakan satu ejen kepada pembangunan diri, satu alat dapat dijadikan mobiliti untuk mengubah hidup diri sendiri, mengubah hidup keluarga, mengubah hidup masyarakat, mengubah wilayah dan mengubah negeri Sarawak. Itu penting. Sebab itu kita lihat Sarawak antara negeri yang terawal yang membawa universiti luar negara seperti Universiti Ketin dan Universiti Swinburne untuk bertapak di Sarawak untuk memastikan Sarawak mendapat pendidikan yang terbaik. Dan beliau menjadikan Kota Sembahan itu menjadi kota ilmu. Di adanya UNIMAS, adanya Institut Perguruan Tun Razak, adanya UiTM, adanya agensi kerajaan yang diletakkan di Kota Sembahan, menjadikan Kota Sembahan itu dianggap sebagai kota ilmu. Ini menyebabkan limpahan pembangunan di situ. Anak-anak tempatan berpeluang melanjutkan pengajian di sana. Pada masa sama, ramai juga penduduk setempat mendapat peluang ekonomi, keusahawanan, membuka kedai dan juga perumahan dekat Kota Sembahan membangun pesat hingga menjadi sesak hari ini. Ini antara legasi yang ditinggalkan dalam bidang pendidikan dan beliau menunjukkan pendidikan adalah ejen terbaik untuk mengubah hidup individu, keluarga, masyarakat dan negeri Sarawak. Dan ini diteruskan oleh pengganti-pengganti beliau dengan memfokuskan bidang pendidikan dengan lebih mendalam. Ya. Dari mana keyakinan Allahyarham Tun itu datang, Doktor? Kalau kita nyatakan secara realistik, kita sebagai sebuah negara terjajah, minda kita ini lebih bersifat minda yang bersifat humble dan mengambil sedikit masa untuk kita datangkan keyakinan bahawa kita juga boleh berdiri di atas kaki sendiri dan juga mencapai kejayaan yang luar biasa. Tun Allahyarham Taib merupakan antara generasi pemimpin awal yang dapat dan mampu untuk menzahirkan keyakinan itu. Tapi beliau datang daripada background yang sedikit humble, Doktor. Bagaimana beliau mencari keyakinan tersebut? Apabila beliau berhijrah di beberapa tempat untuk melanjutkan sekolah menengahnya, misalnya melanjutkan pendidikannya di luar, saya kira beliau mendapat pendedahan dan kesedaran bahawa anak tempatan juga layak untuk maju, layak untuk membangun dan menentukan nasib hidup mereka sendiri. Jadi saya kira apabila terdedah dengan pendidikan di dalam dan juga bukan saja di antara wilayah di Sarawak apabila pergi luar negara dan juga apabila bergaul dengan penduduk di semenanjung Malaysia, ini menyebabkan keyakinan beliau untuk memajukan di Sarawak dengan lebih baik lagi. Saya kira inilah cetusan-cetusan apabila di Kuala Lumpur beliau berjumpa dengan pemimpin terkenal seperti Tengku Abdul Rahman, Tun Razak dan sebagainya, menjadikan komitmen untuk memajukan tokoh seperti Tun Abdul Razak, Tengku Abdul Rahman yang ingin tekad untuk memajukan negara itu. Ini memberikan kesan yang mendalam kepada Tun Taib untuk memajukan negeri Sarawak dengan lebih baik. Kalau Tengku Abdul Rahman boleh memerdekakan negara, kalau Tun Razak boleh mencipta dasar ekonomi baru DAP untuk memastikan ketidaksamaan ekonomi itu, jurang ekonomi dapat diubah, Sarawak juga boleh diubah. Jadi hubungan dengan pemimpin di Kuala Lumpur itu penting untuk memberikan wawasan untuk beliau membangunkan Sarawak dengan lebih baik. Sebab beliau juga lama berkhidmat di Kuala Lumpur. Jadi ini memberikan beliau pandangan yang lebih luas
pandangan yang lebih terbuka dan tidak jumud di Sarawak saja. Jadi ini sangat memberi kesan dan mencetuskan evolusi pembangunan yang dibawa beliau sepanjang beliau menjadi Ketua Menteri Sarawak. Ya. Dan ketika ini video menunjukkan selesai sudah proses persemadian dan pengebumian Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud ketika ini, dan kita mungkin beralih kepada cara berikutnya, talqin dan doa. Dan kita mengharapkan supaya roh Allahyarham berada di kalangan orang-orang yang saleh. Dan mungkin sedikit saja lagi masa, Doktor, untuk kita menyambung apa yang Doktor sebutkan tadi. Menarik sebab Tun Abdul Rahman, Tun Abdul Razak menginspirasikan Tun Abdul Taib. Kita kehilangan Doktor ketika ini. Tapi menarik apa yang Doktor sebutkan Doktor sebentar tadi, bahawa Tun Abdul Rahman, Tun Abdul Razak menginspirasikan Tun Taib Mahmud untuk membangunkan Sarawak sebagai sebuah negara negeri yang mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan pembangunan yang baik dan juga merapatkan jurang di antara wilayah Borneo dan juga Semenanjung, dan seterusnya membangunkan ekonomi dengan merapatkan jurang ekonomi dan kesamarataan ekonomi yang lebih baik, dan itu hasil yang dapat kita saksikan di waktu ini.